Hai semua, Assalamualaikum. Saya Cik Sabun dari Aura Sopri. Okey, kali ni saya akan menunjukkan cara-cara saya membuat sabun menggunakan teknik tuang dari tepi ataupun side pour teknik. Okey, dalam video ni saya akan tunjukkan kegagalan proses di mana saya tidak berjaya mendapatkan tracing ataupun kepekatan bancuhan sabun yang betul untuk saya buat teknik ni dengan jayanya. Okey. So saya harap video ni akan jadi satu video pembelajaran untuk korang yang belum mahir dengan tracing ataupun belum faham apa itu tracing sebenarnya. Okey. So benda pertama yang saya akan buat macam biasalah, saya akan campurkan dulu clay ataupun pewarna saya, kalau saya guna pewarna lah. Tapi dalam sabun ni saya gunakan clay. Saya akan campurkan clay dengan sedikit minyak daripada bancuhan yang saya akan gunakan nanti. Okey. Kalau kita dah tengok basic cara membuat sabun ni, cara kita masukkan aditif ataupun bahan tambahan dalam sabun ada banyak cara. Kita boleh bancuh dulu dengan minyak sebelum kita masukkan lye dalam minyak, ataupun kita boleh masukkan dalam bancuhan sabun selepas kita dah blend sabun dengan minyak dengan lye, dah jadi sabun. Okay? Tapi pilihan yang terbaik adalah pilihan kita blend dengan minyak sebelum kita masukkan lye dalam bancuhan sabun tu, kerana kalau kita dah masukkan lye dalam air lye tu dalam minyak, semuanya akan jadi sangat cepat. So kalau katakan masa tu you punya bahan tambahan belum sebati dengan bancuhan sabun tu, it's going to be a problem lah. So lebih baiklah you settlekan dulu bahan tambahan tu dengan minyak, blend dulu elok-elok sebelum you masukkan air lye ke dalam minyak. Okay, so macam saya buat ni, saya guna mini mixer untuk pastikan tak ada clump ataupun ketulan. Alright. So terpulang pada you all nak guna apa. Mini mixer ni boleh dapat daripada Shopee je. Harganya yang ni mahal sikit lah. Ada yang murah just RM5-6 je. Tapi yang ni saya beli yang stainless steel. So pilihan you all lah. Kalau nak guna sudu saja pun boleh, tak ada masalah. Okay, so kita gunakan jug yang kecil je, sebab ini adalah bancuhan kedua saya. Maksudnya bancuhan yang red clay ni adalah akan jadi bancuhan yang saya asingkan nanti. Okay, dah settle. So kita letak di tepi. Alright, so sekarang kita ambil kita punya bancuhan yang utama. Alright, okay, ni minyak yang saya dah campurkan. Ada 4 jenis minyak. Minyak kelapa, minyak kelapa sawit, minyak castor dan minyak zaitun ya. Minyak zaitun agak banyak dalam bancuhan ni. Okay, portionnya dalam separuh jugalah daripada total weight. Okay, alright, so you see, selepas saya tuangkan air lye, saya tak terus hidupkan blender. Okay, saya cuma godak dulu dengan stick blender saya. Godak bagi dia mix dulu sikit-sikit. Right, kemudian baru saya hidupkan. Dan you see, saya cuma tekan stick blender tu 2-3 kali sahaja. Itu pun sangat-sangat sekejap lah. Okay, kenapa bila saya buat macam tu? Sebabnya bancuhan ni ada minyak zaitun yang sangat banyak. Bila you bermain dengan mix oil ni, you kena ingat satu benda je, tracing sangat-sangat cepat, especially bila dia banyak sabun zaitun, minyak zaitun. Okay, so kita tak boleh nak over stick blend. Sebab saya tak nak thick trace, saya tak nak medium trace, saya nak thin tracing. Okay, bila kita dah tekan stick blender tu 2-3 kali, you can see dekat permukaan tu masih ada lagi minyak. Sebab apa? Memang dia belum sebati. Okay, sebab saya memang tak nak tekan banyak kali. Cuma ni sekarang ni bila saya dah tekan tu, saya nampak ada benda asing, so saya keluarkan dulu lah. Okay, boleh nampak masih ada minyak. Okay, so saya tekan lagi stick blender tu dalam 2-3 saat macam tu, sekali 2. Dan saya terus godak macam tu saja. Saya dah stop. Saya dah tak tekan button stick blender. Okay, you boleh nampak dia dah bercampur. Dah tak ada minyak di atas permukaan. Maksudnya dah sebati semuanya. This is a very thin tracing, sangat-sangat nipis. Okay, macam mana nak tahu? Bila you angkat blender you tu, semua dah colour putih macam tu. Bila dah colour putih macam tu, memang dah boleh lah. Maksudnya dah sebati dah boleh stop. Okay, sebab apa? Sebab saya nak buat kerja banyak lagi dengan bancuhan ni, so saya dah tak boleh nak blend dia lebih. Alright, so kita tuangkan separuh bancuhan ke dalam jug kecil yang ada red clay tadi. Okay, kesilapan saya yang pertama dalam proses ni adalah warna merah ni terlalu banyak saya letak. Sepatutnya saya mungkin dah separuh jug tu je, tapi saya terbuat 3/4 jug kecil ni. But it's okay, saya belajarlah dengan prosesnya. So itu kesilapan yang pertama dalam proses ni lah. Warna merah tu terlalu banyak, dia punya bancuhan dia.
Okey, yang kedua, saya bancuhan yang baki, yang besar ni ataupun yang banyak ni dalam jug besar ni, saya masukkan titanium dioxide dan saya dah premix. Okey. Tapi sepatutnya saya cuma godak dengan stick blender ni ataupun dengan spatula je. Tapi saya dah tersilap. Lepas saya masukkan titanium dioxide tu, saya tertekan stick blender tu lagi. Sebab saya rasa dia tak sebati. Okay. So itu memang kesilapan lah sebenarnya. Sepatutnya saya guna whisk biasa je. Tak perlu guna stick blender. Sebab bila guna stick blender, benda memang jadi sangat cepat lah. Okay. So nampaknya saya tekan stick blender saya 2 kali jugalah. Okay. Itulah yang membuatkan bancuhan ni jadi lebih pekat daripada yang merah tu. So ini kesilapan lah sebenarnya. Okay. Sepatutnya bila nak buat teknik-teknik macam ni, bancuhan kena sama kepekatan dia dan kelikatan dia. Tracing tu kena sama lah. So kita tak boleh ada satu pekat satu cair, tak boleh. Melainkan memang kita nak buat teknik-teknik yang memerlukan macam tu, tak apa, tak ada masalah. Tapi untuk kali ni tak saya perlukan kepekatan yang sama. Okay, tapi tak apa, kita belajar dari kesilapan lah. Okay, you see bila saya dah blend semua, nampak elok kan. Okay, so kita letak tepi, kita akan keluarkan mold kita. Okay, untuk bancuhan warna merah tu, saya cuma guna sudu saja. That's why kepekatan yang merah tu memang maintain lah, dia masih lagi nipis. Okay. Alright, minta maaf ya dengan visual video kali ni. Saya kali ni saya buat video agak terlalu sikit masa recording sebab saya dah stress dengan saya punya kepekatan bancuhan tu tak sama kan. So saya terlupa untuk centralize mold punya kedudukan masa saya menuang sabun. Okay, tapi you boleh nampak lah prosesnya yang lain tu. Cumanya bila saya tuang dalam mold tu, you tak nampak lah. Okay, so saya minta maaf awal-awal ya untuk video ni. Alright, so kita sediakan satu lagi jug lain. Okay, kita perlukan satu lagi jug lain untuk menuang sabun ke dalam mold. Okay, teknik ni dinamakan side pour teknik. Okay, tapi sebelum kita nak side pour tu, kita perlukan jug lain untuk kita jadikan pengumpul sabun-sabun ni. Sebab kita akan tuangkan dua warna ni silih berganti. Okay. Alright, you boleh nampak bancuhan awal-awal ni memang masih cair elok lah. Okay. So, kenapa saya tahu dia cair sama, kepekatan dia sama? Bila dua-dua jenis sabun tu, kepekatan dia sama, dia akan masuk ke dalam satu sama lain. Dia akan bergabung. So, you boleh nampak kat situ dengan cantiknya putih dan merah tu bergabung. Okay. Bila saya tuang putih, putih masuk dalam merah. Bila saya tuang merah, merah masuk dalam putih. Tapi as kita menuang lagi, you boleh nampak nanti putih masuk dalam merah. Tapi merah lepas tu dah tak nak masuk dalam putih. Kerana apa? Kerana putih sudah lebih pekat daripada merah. Merah masih lagi cair. Masa ni dia dah start dah tengok Dia jadi pooling tau. Dia jadi macam berkumpul dekat atas putih tu. Tapi putih masuk dalam merah, nampak? Bila dia masuk dalam merah, dia akan tolak warna merah tu ke depan. Tapi bila dia tak masuk, you see apa yang merah tu buat. Bila merah tu tak masuk dalam putih, dia cuma berkumpul di atas. Sebab itulah dia jadi tak cantik. Kerana dia punya corak dalam ni pun dah lari daripada apa yang saya nak tau. Itulah perbezaannya, itulah masalahnya bila kepekatan bancuhan tu dah tak sama. So you boleh nampak, siapa yang belum faham tentang tracing, inilah perbezaan tracing antara tracing. Okay, yang merah tu thin tracing ataupun cairan ataupun bancuhan sabun yang cair. Okay, tapi yang putih tu dah jadi medium tracing. Dia dah tengah-tengah dah. So you boleh nampak sikit-sikit, you boleh nampak lah perbezaan antara merah dan putih tu. Okay. Sebenarnya kalau katakan merah tu sama kepekatan dengan putih tu, dia takkan jadi macam ni lah. Okay, tetapi saya pun dah tak terfikir nak pekatkan merah tu. Sebab kita susah dah nak dapat bajet, kita dah susah nak dapat anggarannya bila dia akan okey. So lebih baiklah saya tak buat apa-apa kerana benda tu akan jeopardize terus proses ni kan. So saya biarkan je. Okay, tapi boleh nampak bila merah tak nak masuk dalam putih, dia tidak menolak putih, dia melapisi putih. So bila putih naik atau masuk dalam merah, putih tolak merah.
Tapi merah tu tak nak tolak putih. So dia jadi lapisan lain tau. Dia jadi bertimpa-timpa. Okay. Itulah yang masa ni saya dah perasan. Dan kesilapan saya tu saya dah teringat lah. Okay. And saya agak kecewa masa ni. So kalau you boleh nampak, lepas ni mold tu bila saya tuang, saya dah tak teringat dah nak centralizekan mold tu bagi masuk dalam sudut pandang kamera ni. Okay, sebab saya dah stres. Tapi it's okay, kita belajar daripada kesilapan lah. Okay, so you boleh tengok lah the whole process yang dah dikatakan gagal tu. Okay, sepatutnya bila you buat teknik ni, satu lagi you kena ingat bancuhan yang you tuang dalam jug yang ketiga ni tak boleh penuh. Okay, tapi disebabkan putih tu dah medium tracing, saya tak buat separuh pun. Sepatutnya saya kena buat separuh daripada jug ni lah, jug yang saya gunakan ni. Tetapi kerana medium tracing tu dah jadi pada putih, so saya tak boleh nak tangguh lagi. Kalau saya tangguh, saya takut langsung saya tak dapat apa yang saya nak. So saya terpaksa penuhkan jug ni dalam 1/3 macam tu saja. Okay, nampak sikit je. Okay, so bila you nak menuang, you kena tuang daripada sisi ke sisi, kena gerakkan muncung jug tu. Okay, dan kena sengitkan sikit jug you supaya dia boleh pergi daripada satu arah tu lah. Okay, nampak garisan-garisan tu, itu yang saya nak sebenarnya, garisan-garisan tu. Tapi saya minta maaf sangat-sangat dengan video ni. Saya janji saya akan buat video lain lepas ni. Okay, supaya you all boleh tengok proses ni dengan lebih jelas lah. Okay. Right, so saya ulang proses ni sebanyak 3 kali dan kali kedua ni saya dah tak buat kecil-kecil dah. Dia punya lingkaran tu saya buat besar-besar je, memandangkan dah berbeza kan. So saya pun nak cepat, saya takut nanti jadi lagi pekat, dah tak boleh tuang langsung. So saya pun bekerja dengan masa lah. Bila sabun ni ada minyak olive, memang dia akan cepatkan tracing. So that's why kalau you all tak mahir lagi, tolong jangan guna minyak campuran. Okay, gunalah dulu palm oil sahaja untuk buat corak ke apa ke. Okay, tak ada dosa pun kalau you buat sabun lawa-lawa dengan palm oil, tak ada masalah pun. In fact, still boleh jual. Harga itu boleh markup sikit. Macam saya pun, saya buat sekarang, saya buat corak-corak tu guna palm oil je. Yang tu saya markup sikit lah daripada yang harga asal. Sebab apa? Sebab dia lawa kan. Okay, okay, ulang proses ni. Okay, sekarang you boleh nampak dengan lebih jelas lah. Okay, kalau sabun ni terbentuk dengan elok dalam jug yang saya gunakan ni, dalam jug menuang ni kan, kalau dia terbentuk lingkaran tu dengan cantik, bila saya tuang tu, garisan tu akan jadi sangat cantik tau. Dia akan jadi sangat kemas. Okay, tapi disebabkan dah, macam saya cakap tadi lah, dah ada kesilapan dekat situ. So saya pun dah tak berharap dah untuk dapatkan yang kemas tu. Saya berharap nak cepat je, sebab saya tak nak dia pekat. Okay, so ini adalah kali ketiga lah saya tuang nanti. Sebabnya saya nak cepat kan, saya tak boleh nak tangguh-tangguh. Okay, sudah 3 dan sekarang saya akan habiskan je saki-baki yang saya ada lah daripada jug. So you boleh nampak nanti, sebab saya tuang 3 kali, so you boleh nampak sabun saya macam ada 3 level tau. Nanti bila you tengok at the end of this video, you boleh nampak lah sabun tu macam ada 3 corak. Okay, tracing ni sebenarnya sangat sesuai untuk buat sabun Harimau Malaya yang saya buat dalam video saya sebelum ni lah. Saya ada post. Okay, siapa yang belum tengok boleh tengok kat situ. Medium tracing ni sangat sesuai untuk buat water drop teknik tu. Dia akan jadi sangat cantik. Okay, alright, so kita kemaskan je sisa-sisa mana ada, habiskan semua. Dan saya buat corak di atas, on top, swirl. Okay, macam tu je, simple je, tak ada apa-apa yang lain lah saya buat. Okay, so that's all untuk saya punya teknik ni lah. Okay, so nanti you all akan tengok lah hasilnya. Alright. Okay, so inilah rupanya selepas dah di-unmold dan dipotong. Okay, unmold lepas 12 jam ya. 12 jam ke 18 jam macam tu lah. Okay, tengok, you kena test lah dia sesuai ke tidak untuk dikeluarkan waktu tu. Alright, so you boleh nampak dia macam ada 3 level ya, sebab 3 kali saya tuangkan. Okay, anyway, saya berpuas hati. Cuma ni apa yang saya nak, saya tak dapat, itu saja. So tak ada masalah pun. So I hope this video boleh membantu you all pasal tracing. Siapa yang belum faham tu, practice makes perfect lah. Okay, so selamat mencuba dan selamat maju jaya. Terima kasih juga kerana menonton. Bye.